Linda Alin, tolong off mikrofon awak. Okay, kita sambung. Okay, nombor 3. Okay, yang pertama tadi, kita tengok baliklah supaya awak tak ni. Selepas kita tulis ABCD pada kertas majung, kita letakkan tanah liat dekat tengah-tengah. Okey, dekat tengah-tengah ni dan kita letakkan lampu suluh dekat atas tanah liat tersebut. Okey, nombor 3, pasang lampu suluh, letakkan model haiwan pada kedudukan A. Okey, kita dah label kedudukan ABCD, jadi kita letak pada kedudukan A. Kemudian kita perhatikan pada kad putih. Okay, perhatikan pada kad putih, ada tak pembentukan bayang-bayang berlaku? Okay. Ada. Jangan jawab dulu, awak memang tak nampak. Bukan awak buat eksperimen ni, awak dengar dulu penerangan daripada saya. Dan tolong jangan buka mikrofon awak Okey, nombor 4, pindahkan model haiwan, objek kedudukan A, B, C, D lah. Kita pindahkan dia selepas kita tengok pemerhatian pada kad putih. Okey. Dan kita rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah. Okey. Assalamualaikum cikgu. Sorry lambat. Tak apa, tutup mikrofon awak jangan on mikrofon untuk mengelakkan kebisingan. Muka surat berapa? Buku teks muka surat muka surat 67. Ya. Okey. Jadi ini kertas majung, kat sini ada kad putih untuk kita tengok pembentukan bayang-bayang. Ini adalah kad putih untuk kita tengok pembentukan bayang-bayang. Kemudian dekat sini adalah sekeping kertas majung. Okey, kertas majung. Okey, sini adalah lampu suluh. Okey, sini sudut A, sini sudut B, sini sudut C dan sini sudut D. Okey, kat depan sini kita letakkan haiwan tu lah, haiwan tu. Haiwan tu akan bergerak. Okey, haiwan tu kita akan pindah-pindahkan tempat. Okey, bila kita letak haiwan tu, model haiwan harimau tadi dekat point A. Okey, dekat sudut A. Adakah bayang-bayang boleh dihasilkan? Auni Nadira. Ada tak bayang-bayang terhasil bila cikgu letak model haiwan tu dekat titik A? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab tak ada tempat, tak ada ni. Tak ada apa? Okey, sebab model haiwan ni bukan berada dekat hadapan sumber cahaya. Ini lampu. Okey, ini adalah lampu. Okey, kemudian kita pindahkan model haiwan tu kepada point B. Okey, adakah berlakunya pembentukan bayang-bayang dekat point B? Syarifatul?
Mana Syarifatul? Tak ada. Dekat point B pun tak ada. Kalau letak dekat point C, kita letak model haiwan dekat titik C. Berlaku tak pembentukan bayang-bayang? Is Aris Arsyad. Awak tekan awak punya mikrofon dan awak boleh jawab. Ada tak bayang-bayang dekat point C kalau kita letak model ni dekat sini? Tak? Tak ada. Okey, kalau kita letak dia dekat D. Okey, letak dekat D. Ada tak bayang-bayang terhasil pada kad putih ni? Ada. Ada. Kenapa dia boleh terhasil dekat sini? Sebab kita letak objek berhadapan dengan sumber cahaya. Kita letak objek berdepan dengan lampu. Jadi kita nak tengok kat sini bagaimana bayang-bayang terbentuk. Okay, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Tadi kita ada lampu suluh, kemudian kita letakkan model haiwan tu depan lampu suluh. Barulah ada bayang-bayang. Kalau kita letak kat tepi, letak dekat belakang, memang tak ada bayang-bayang. Okey, bayang-bayang takkan terbentuk. Cahaya tu mesti dihalang oleh objek. Samalah macam awak kalau waktu rumah tak ada current, black out. Jadi mak awak pasang lilin. Nanti awak main bayang-bayang, awak mesti letakkan tangan awak depan lilin tu kan, depan api tu. Bukannya kita letak dekat bawah. Kita mesti menghalang sumber cahaya tu supaya ada pembentukan bayang-bayang. Okey, jadi awak kena ingat bayang-bayang tu terhasil apabila dihalang oleh objek. Okey, yang seterusnya kita nak belajar tentang kejelasan bayang-bayang. Kalau kita tengok bila kalau awak pernah main bayang-bayang, ada bayang-bayang yang kalau kita letak objek tu dia jadi betul bentuk dia. Ada yang tak jadi sangat. Jadi hari ni kita nak tengok kenapa dia boleh jadi macam itu. Okey, untuk ini awak boleh tengok eksperimen muka surat 67. Sekiranya paparan yang saya share dengan awak kurang jelas. Okey. Dalam eksperimen ini kita perlukan kad putih, yang kedua lampu suluh, yang ketiga pensel, yang keempat lidi dan yang keenam gunting. Okey, kita perlukan peralatan berikut untuk jalankan eksperimen ini. Okey, pita pelekat, plastik jernih, kertas surih dan kertas tebal. Okey, ada tiga bahan objek yang kita jadikan sebagai menghalang cahaya. Plastik jernih, kertas surih dengan kertas tebal. Langkah-langkah dia, nombor 1, lukiskan bentuk bintang pada kertas tebal. Okey, kemudian gunting dan lekatkan pada lidi. Okey, nombor 3, nombor 3, suluhkan cahaya pada bentuk bintang dan perhatikan bayang-bayang. Okey, kita tengok kat nombor 3 ni, bila kita suluhkan cahaya pada kertas tebal yang kita lukis bintang, kita akan nampak bayang-bayang bintang ni. Dan kemudian untuk langkah keempat, kita ulang dengan menggunakan plastik jernih dan kertas surih. Okey, kita perhatikanlah pembentukan bayang-bayang yang berlaku. Okey, catatkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Okey, bila kita gunakan plastik jernih, okey, objek yang kita gunakan kat sini plastik jernih, kejelasan bayang-bayang ni sama ada dia jelas, kurang jelas atau tiada. Okey, jadi cikgu nak berdasarkan awak punya fahaman tadi, cikgu nak panggil beberapa orang untuk kongsikan pendapat awak. Okey, apabila kita gunakan plastik jernih sebagai penghalang pada lampu suluh, kejelasan bayang-bayang tu macam mana? Sama ada dia jelas, kurang jelas atau tiada. Okey, Muhammad Alauddin. Lebih jelas. Lebih jelas. Dia kat situ pilihan jawapan dia jelas, kurang jelas atau tiada.
Mana Alauddin jawapan awak? Kalau kita gunakan plastik jernih. Jelas. Okey, Alauddin kata jelas. Okey. Kalau kita gunakan plastik jernih, bayang-bayang yang terhasil adalah tiada. Kenapa tak ada bayang-bayang? Sebab lampu suluh, cahaya daripada lampu suluh tu boleh menembusi plastik tu. Plastik tu kan nipis saja. Jadi cahaya tu boleh tembus plastik tu. Jadi tak adalah bayang-bayang. Okey, yang kedua, menggunakan kertas surih. Okey, cikgu nak tanya pendapat daripada Hadif Azwar. Tadi cikgu nampak Hadif Azwar ada join kelas. Mana Hadif Azwar? Saya. Hadif Azwar, kalau kita guna kertas surih, bayang-bayang tu macam mana? Jelas atau kurang jelas? Atau Kurang tak ada langsung? Apa Hadif Azwar? Kurang jelas. Kurang jelas. Betul. Pendapat Hadif Azwar dia kata kurang jelas sebab kertas surih ni dia tidak terlalu tebal dan dia ada sedikit cahaya yang boleh tembus sebab dia tak tebal kan. Jadi ada cahaya yang boleh tembus. Okey, yang ketiga, kertas tebal. Okey, kertas tebal. Cikgu nak tanya pendapat Akif Zafran. Dua Bestari. Mana Akif Zafran? Akif? Apa jawapan awak untuk kertas tebal? On mikrofon dulu baru jawab. On mikrofon. Gelap. Tak bolehlah jawab gelap. Jawapan dia jelas, kurang jelas atau tiada. Kalau kita guna kertas tebal, bayang-bayang tu jelas ke kurang jelas atau tak ada bayang-bayang langsung? Akif Zafran? Tiada bayang-bayang. Tak ada bayang-bayang. Okey, ada tak sesiapa yang nak bantu Akif Zafran? Akif Zafran boleh off mikrofon Bila kita guna kertas tebal? Jelas. 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 Okey, terima kasih Haris Zikri. Okey, jawapan dia adalah jelas sebab kertas tebal ni dia kan tebal. Jadi cahaya tak boleh tembus. Cahaya tak dapat tembus kertas tebal. Sama lah kalau macam awak bila blackout, bila tak ada current, mak pasang lilin, awak buat bayang-bayang guna tangan. Okey, cahaya daripada api tu dia tak bolehlah tembus tangan awak sebab tangan awak kan tebal kan, legap. Dia tak boleh tembus. Okey, soalan yang kat bawah, objek yang manakah menghasilkan bayang-bayang paling jelas? Dan mengapa? Okey, cikgu nak tanya pendapat Arisa Irdina. Arisa Irdina. Kertas Apa pendapat tebal. awak? Kertas tebal. Kenapa kertas tebal yang lebih jelas? Kenapa kita kata kertas tebal? Ya, Hadif Azwar? Sebab cahaya tak boleh tembus. Oh, sebab cahaya tidak dapat menembusi kertas tebal. Okey. Sekejap Okey, kertas tebal kerana cahaya tidak dapat menembusinya. Okey, terima kasih Hadif Azwar. Okey, itu jawapan untuk soalan kebat tadi. Okey. Seterusnya kita akan jawab latihan dalam buku latihan aktiviti awak. Awak boleh buka buku latihan aktiviti tahun 2, tengok muka surat 41. Okey, tengok muka surat 41, buku latihan aktiviti sains tahun 2. Okey, tuliskan tarikh hari ini.
22 Jun 2021. Dah. Okey, kejap Dah. 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 Okey. Okey, ini merupakan satu uji kaji menyusun objek untuk membentuk bayang-bayang. Okey, alat dan bahan yang kita perlukan adalah layar putih, lampu suluh dan bola. Okey, langkah-langkah dia. Okey, nombor 1, susunkan kedudukan alat dan bahan seperti dalam jadual di bawah. Okey, kat bawah tu ada jadual A, B. Okey, kita susun dia macam gini. A, lampu suluh, bola, baru layar putih. Kalau B, kalau susunan B, bola, lampu suluh dan layar putih. Okey, nombor 2, pasang lampu suluh dan catatkan pemerhatian di dalam jadual berikut. Kita kena catatkan pemerhatian. Pemerhatian yang kita nak isi dekat ruangan sini adalah kita kena tulis sama ada bayang-bayang ataupun tiada bayang-bayang. Okey, untuk susunan objek A. Okey, susunan objek A ni, ni A. Okey, dia letak lampu suluh, dia letak bola dan ada layar putih. Okay. Apakah pemerhatian kita dekat sini? Alif Aiman. Kat sini kita nak tulis pemerhatian kita apa? Ada bayang-bayang atau tiada bayang-bayang? Tiada bayang-bayang. Tiada bayang-bayang. Ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang. Okay. Kenapa ada bayang-bayang? Okay, sebab ini bola. Bola ni dah menghalang cahaya daripada lampu suluh. Jadi mesti ada bayang-bayang kat sini. Okay, dekat ruangan pemerhatian ni awak tulis jawapan awak. Ada bayang-bayang. Bawah tu dia ada bayang-bayang sebab lampunya berada di dalam. Okey, untuk susunan B. Susunan B, okey kita perhatikan dulu macam mana objek kat susunan dekat bahagian B ni dia susun Okey, dia letak bola, sini objek. Kemudian dia letak lampu suluh kat sini dan sini adalah layar putih. Okey, bila lampu suluh ni dihidupkan, adakah berlaku pembentukan bayang-bayang dekat layar putih ni? Nana mana Nana? Nana Dua Bestari. Cikgu nampak Nana ada join kelas. Apa jawapan awak Nana? Ada bayang-bayang atau tak ada bayang-bayang? Tiada bayang-bayang. Jadi dekat ruangan sini awak boleh tulis tiada bayang-bayang. Okey, soalan nombor 1. Susunan alat dan bahan yang manakah membentuk bayang-bayang? Okey, susunan alat dan bahan yang manakah membentuk bayang-bayang? Okey, Zara Alisha. A. Susunan. Jadi dekat sini nombor 1 ni awak boleh terus tulis jawapan dia susunan A. Dah. Okey. Nombor 2. Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh
Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh cikgu nak jawapan daripada Syazah Zulaika. Mana Syazah Zulaika? Syed Adni? Apa jawapan nombor 2? Bola. Bola. Dihalang oleh bola. Okey, bola tu sebagai apa? Bahan. Bahan objek. Bola tu kita sebut sebagai objek. Jadi kat sini kita tulis jawapan dia objek. Objek. O-B-J-E-K. O ni lah, objek. Okay, siapa yang ada on mikrofon boleh off lah untuk elakkan gangguan suara. Okay, kita tengok muka surat 42. Okay, ini pun merupakan satu uji kaji untuk memerhati kejelasan bayang-bayang. Okey, kejelasan bayang-bayang tadi macam yang kita buat dalam buku teks yang gunakan plastik jernih, kertas surih dan juga kertas tebal. Okey, alat bahan yang digunakan adalah layar putih, okey, lampu suluh dan objek yang hendak diuji. Objek yang hendak diuji ni ada beberapa objek kalau kita tengok kat jadual bawah tu. Okey, nombor 1, susun alat dan bahan seperti rajah di bawah. Okey, ada lampu suluh, kemudian objek diuji dengan layar putih. Okey, yang kedua, pancarkan cahaya lampu suluh ke arah buku nota. Okey, untuk yang pertama ni dia gunakan buku nota. Okey, dia pancarkan, dia buka lampu suluh ni. Okey, kat depannya ada buku nota dan dia perhatikanlah dekat layar putih ni kejelasan bayang-bayang tu. Kemudian kita ulang lagi dengan gantikan dengan objek lain. Selepas buku nota tu, kalau kita tengok kat jadual bawah sekali. Okay, kat bawah ni kita ada beberapa alat yang kita gunakan. Okay, contohnya kat sini ada botol kaca, pensel, pembaris plastik dan plastik transparansi. Okay, rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah. Okay, yang pertama, kita gunakan buku nota. Okay, kita gunakan buku nota. Kejelasan bayang-bayang untuk buku nota. Jelas, kurang jelas atau tiada? Jelas. Jelas. Jadi kita boleh tandakan. Okey, tandakan dekat sini, jelas. Dah. Okey, yang kedua, botol kaca. Botol kaca. Okey, Jelas. botol kaca. Bayang-bayang dia jelas, Salahuddin? Tiada. Tiada. Jelas. Tiada. Hanania, apa jawapan awak? Tiada. Tiada. Okey, jawapan untuk botol kaca adalah tiada. Okey, tak ada bayang-bayang sebab cahaya dapat menembusi botol kaca tersebut. Okey, yang ketiga, menggunakan pensel. Pak Ika Afrina. Kurang jelas. Kurang jelas guna pensel? Jelas. Jelas. Jelas sebab cahaya tak dapat tembus pensel tu. Okey, jadi pembentukan bayang-bayang untuk pensel adalah jelas. Okey, yang seterusnya pembaris plastik. Pembaris kurang jelas. Ya, kurang jelas. Tandakan pada kotak kurang jelas. Okey, plastik transparansi. Nur Damia.
Cikgu suruh orang lain jawab. Jangan tekan. Tiada. 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 Ada Mia? Tiada. Tiada. Okay, plastik transparansi pun tiada sebab cahaya dapat menembusi plastik tersebut. Okey. Cik Adelia boleh off awak punya mikrofon Okey, tengok soalan dekat bawah. Soalan nombor 1, nyatakan objek yang tiada bayang-bayang. Okey, berdasarkan jadual tadi, apakah objek yang tak ada bayang-bayang? Amal Haras. Apa jawapan dia, Amal? Botol kaca. Botol kaca, lagi satu? Plastik. Plastik transparansi. Jadi awak boleh tulis jawapan dekat sini. Botol kaca dan plastik transparansi. Okay, Maharas, awak boleh off awak punya mikrofon. Okey, yang kedua. Objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Aina Nurmardia. Cikgu nak dengar suara Aina Nurmardia pula. Apa jawapan dia? Buku nota. Apa? Buku nota dan? Pensel. Buku nota dan pensel. Okey, kita tengok muka surat 43. Okey, mereka cipta permainan bayang-bayang. Okey, arahan dia tulis nombor urutan yang betul bagi langkah mereka cipta permainan bayang-bayang. Okey, kita ada A, B, C, D, E dan F. Sekarang kita kena tulis turutan dia lah daripada nombor 1 sehingga nombor 6. Okey, awak tengok dahulu. Baca semua. A, sediakan alat dan bahan. B, dekatkan objek pada dinding. C, lekatkan objek pada lidi. Okey. D, surih dan gunting bentuk objek. E, lakarkan objek yang dikehendaki. Dan F, nyalakan lampu suluh dan perhatikan bayang-bayang. Okey. Langkah yang pertama. Apa yang kita perlu buat? Okey, cikgu nak dengar jawapan daripada Fahrul. Fahrul 2 efisien. Apa langkah pertama yang kita perlu buat dulu, Fahrul? Cikgu tak dengar, Fahrul. Cikgu cakap kuat-kuat. Ya? Okay, apa langkah pertama yang kita perlu buat? Sediakan alat dan bahan. Okey, sediakan alat dan bahan dekat gambar A. Jadi dekat A ni ada bulatan bawah tu, awak boleh tulis dia dengan nombor 1. Okey, selepas kita sediakan alat dan bahan,
Okey, apakah langkah seterusnya? Langkah yang kedua. Nur Aulia, do efficient. Mana Aulia Izzatun Nisa? Tak ada. Aulia mana tak ada? Muhammad Ifat Takif. Apakah langkah kedua? Objek yang dikehendaki. Apa dia? Lakukan objek yang dikehendaki. Ya, okey. Yang kedua adalah gambar rajai ni, lakarkan objek yang dikehendaki. Jadi tulis nombor 2 dekat bulatan tu. Okey, langkah yang ketiga, Ainura Batrisha. Mana Ainura? Selepas kita lakar, apa kita perlu buat? Ainura Batrisha? Tak ada. Okey, Zamriatul Akmal. Lekatkan objek pada lidi. Lekatkan objek. Kita baru lakarkan objek. Macam mana kita nak lekatkan objek pada lidi? Okay, langkah yang ketiga adalah suri dan gunting bentuk objek. Okay, gambar raja D. Okay, ini adalah nombor 3. Okay, langkah yang keempat. Okay, langkah yang keempat, Hadif Azwa. Apakah langkah yang keempat? Lepas kita suri dan gunting. Pada lidi. Okay, langkah keempat adalah lekatkan pada lidi. Okay, objek yang kita lukis tu kita lekatkan pada lidi. Okay, langkah yang kelima. Akif Zafran. Dekatkan objek pada dinding. Langkah yang kelima adalah dekatkan objek pada dinding. Okey, dan yang terakhir, yang keenam, Ariz Zikri. Membuka lampu suluh. Okey, nyalakan lampu suluh dan perhatikan bayang. Itulah langkah yang terakhir. Okey, ini adalah cara kita nak mereka cipta permainan bayang. Okey, latihan yang terakhir, tengok muka surat 44. Okey, mencipta bayang-bayang tangan. Okey, ini adalah satu eksperimen yang sangat mudah yang awak boleh buat dekat rumah. Okey, awak boleh buat kat rumah kalau awak nak cuba buat permainan ni lah. Okey, alat yang awak perlukan, lampu suluh dengan tangan awak saja, tak payah benda lain. Okey, langkah yang pertama, nyalakan lampu suluh dan halakan pada dinding rumah awak, tapi persekitaran tu mesti gelap lah. Hanya lampu suluh sahaja sebagai awak punya sumber cahaya. Awak tak boleh buat dekat tempat yang awak dah buka lampu rumah, lampu dinding tu. Lampu siling tak boleh, kena kawasan tu gelap. Jadi awak hidupkan lampu suluh dan halakan pada dinding kosong. Okey. Kemudian yang kedua, bentukkan objek menggunakan tangan di antara lampu suluh dan dinding. Awak buatlah bentuk tangan awak buat contohnya bentuk arnab ke. Okay, awak letak dia dekat depan tangan awak ni, awak letak dekat depan lampu suluh dan awak boleh tengoklah ada tak bayang-bayang yang terbentuk pada dinding. Okey. Soalan yang ketiga. Tengok soalan yang kat bawah tu. Okey, ini contoh yang awak boleh buat contoh-contoh
bayang-bayang awak boleh buat guna tangan. Nanti kalau awak nak cuba, awak boleh tengok nombor 1, 2, 3 ni, awak cubalah kat rumah. Okey, untuk nombor 1. Okey, nombor 1, bayang-bayang dia ni. Okey, ini bentuk tangan nombor 1. Jawapan bayang-bayang dia kotak yang keberapa? Isha Aidelia. Yang nombor 2. Kotak yang kedua. Awak boleh padankan pada kotak yang kedua. Okey. Bentuk tangan yang kedua. Mana bayang-bayang yang terhasil? Tiga. Ketiga. Yang Tiga. Okey. Bentuk tangan yang ketiga. Manakah bayang-bayang yang terhasil? Ya, Syazalina. Pertama. Yang pertama. Ini bentuk bayang-bayang dia. Okey. Ini saja latihan yang awak dah jawab. Okey, dengar baik-baik. Saya nak bagi tahu tugasan yang awak perlu lakukan. Okey, yang awak perlu lakukan sebagai awak punya PBD. Okey, PBD ni memang kena buat. Kalau awak buat, awak akan dapatlah TP yang sepatutnya. Okey. Awak tengok balik buku aktiviti awak, muka surat 43. Okey, buku aktiviti muka surat 43. Tadi kita dah susun langkah-langkah untuk mereka cipta permainan bayang-bayang. Kita dah susun daripada langkah nombor 1, nombor 2 sehingga nombor 6. Okey, jadi cikgu nak sekarang Zamiatul Anania angkat tangan kat siapa tu Anania? Okey, tugasan awak, tugasan untuk unit 6 ni, cikgu nak awak mereka cipta sendiri permainan bayang-bayang. Boleh? Awak pilih mana-mana satu, awak pilihlah apa model yang awak nak buat. Kat sini kan dia pilih princess kan, awak pilihlah awak nak buat Spiderman ke, Cicak Man ke, dan awak hasilkan satu permainan bayang-bayang ni. Okey? Kemudian nanti awak boleh hantar kepada saya dalam WhatsApp apabila awak dah siapkan model ni. Okey? Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okey. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Baik cikgu. Assalamualaikum.